warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera semua. Okey, apa khabar anak-anak semua? Okey, hari ini kita akan sambung bab 9, 9.3 penyerapan ya. Sebelum tu kita sudah tengok proses pencernaan. Proses pencernaan, semua kelas makanan yang kita makan bermula daripada mulut sampailah ke dalam ileum. Okey, hari ini kita tengok selepas proses pencernaan itu akan berlaku proses penyerapan. Okey, di dalam proses pencernaan kita tahu kalau karbohidrat hasil akhirnya adalah glukosa. Glukosa. So apa akan jadi dengan glukosa? Protein last kali akan jadi amino acid. Apa akan jadi dengan amino acid? Okey, selepas pencernaan akan berlaku proses penyerapan. So, dalam subtopik penyerapan, kita kena boleh mengenal pasti struktur vilus dalam ileum dan berkomunikasi tentang penyesuaian ileum dan vilus dalam penyerapan makanan tercerna. Okey. Ini kedudukan kita punya sebahagian daripada sistem pencernaan kita. Ini ialah usus kecil ya. Usus kecil ni, macam yang cikgu pernah cakap, usus kecil sebenarnya ada 3 bahagian. Bahagian pertama usus kecil adalah duodenum, kemudian jejunum dan akhir sekali adalah ileum. Okey. Ileum ni dia panjang ya. Usus kecil kita ni panjang, lebih kurang 7 meter dan dia berlipat. Itu adalah penyesuaian ileum untuk menyerap nutrien ya. Kemudian bahagian dalam ileum itu ada vilus. Okey, ini kita punya ileum, bahagian dalam ni, dinding dalam ileum ada vilus. Dia unjuran-unjuran halus, dia macam jejari-jejari halus. Okey, ini di zoom lagi. So ini yang ada pada setiap vilus ya. Okey. Vilus ni dia terdiri daripada lapisan epitelium. Okey, dia terdiri daripada sel-sel epitelium. Ini adalah sel-sel epitelium yang sangat nipis, yang ketebalan selnya adalah setebal satu sel. Ketebalan dinding vilus ni adalah setebal satu sel. Okey. Ini boleh mempercepatkan penyerapan nutrien. Okey. Lepas tu di dalam sini ada kapilari darah. Jaringan kapilari darah ini untuk memudahkan pengangkutan hasil pencernaan ke seluruh bahagian badan. Okay. Kemudian di sini ada laktil. Okey, laktil ni adalah saluran yang akan mengangkut glycerol dan fatty acid ke dalam salur limfa. Kemudian salur limfa nanti akan membentuk sistem limfa. Okey. Kemudian di dalam vilus ni ada kelenjar usus ya. Di dalam sini ada kelenjar usus yang akan merembeskan jus usus. Okey, jus usus tadi ada apa? Jus usus ada enzim kan? Ada enzim yang sudah kita tengok dalam proses pencernaan sebelum ini. Okey, lepas tu di dalam vilus tu ada sel goblet, Ada sel goblet, okey? Sel goblet ni, goblet sel ni fungsinya adalah untuk merembeskan mukus. Mukus itu untuk apa? Mukus itu untuk membantu pencernaan, untuk memastikan keadaan di dalam usus kita tu sentiasa lembab. Okey? Kemudian di hujung vilus itu akan ada microvilus. Microvilus. Okey, microvilus itu adalah untuk menambahkan luas permukaan untuk proses penyerapan. Okey? Apa fungsi microvilus? Microvilus itu adalah untuk menambahkan luas permukaan untuk proses penyerapan nutrien. Okey, boleh ya? Itu adalah penyesuaian vilus ileum dan vilus untuk proses penyerapan nutrien. Okey, ini ialah penyerapan makanan-makanan yang sudah nutrien-nutrien yang sudah tercerna ya. Okey, kamu tengok yang ini adalah glukosa, yang square ni adalah amino acid. Ini titisan halus lipid
dan asid lemak. Okey, ini lipid, ini asid lemak, glycerol, lipid semua. Ini galaktosa dan fruktosa. So sekarang macam mana proses pengangkutan semua nutrien ini ke dalam vilus, okey? Di vilus tadi kita ada kapilari darah dan juga laktil. Okey, semua nutrien ni dia akan meresap masuk ataupun dia akan masuk ke dalam kapilari darah sama ada secara pengangkutan aktif ataupun pengangkutan pasif. Okey, laktil ni hanya untuk amino asid dan glycerol. Amino asid dan glycerol. Okey, lepas tu dan juga vitamin-vitamin yang larut lemak seperti A, D, E dan K. Itu semua akan masuk ke dalam laktil. Okey. Kalau kamu tengok ini, okey, ini adalah ringkasan ya. Ini adalah ringkasan. Okey, kalau fruktosa ini semua adalah karbohidrat kan. Fruktosa ni secara resapan berbantu. Okey, boleh recall balik macam mana resapan berbantu. Resapan berbantu dia melibatkan protein liang dan protein pembawa kan. Okey, glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa pengangkutan aktif, amino asid pengangkutan aktif. Okey, glukosa, amino asid, galaktosa ni di sini ditulis pengangkutan aktif. Okey. Tapi sebenarnya dia pada asasnya berlaku secara pengangkutan pasif. Dia resapan ringkas. Tetapi bila berlaku kekurangan kepekatan glukosa itu berkurang, dia akan berlaku secara pengangkutan aktif. Bila pengangkutan aktif maksudnya dia memerlukan tenaga. Okey. Kemudian amino asid. Okey, amino asid pun sama ya. Kemudian vitamin B dan C ni dia larut di dalam air, so dia akan diserap bersama-sama dengan air dan air osmosis. Ingat ya, air bukan resapan. Air prosesnya adalah secara osmosis. Okey? Kemudian asid lemak dan glycerol. Asid lemak dan glycerol ni dia akan membentuk titisan-titisan halus lipid di dalam sel epithelium dan dia akan masuk ke dalam laktil secara resapan ringkas. Okey? Sama juga dengan vitamin A, D, E, K, dia larut lipid kan. So dia akan sekali secara resapan ringkas tu masuk ke dalam laktil. Okey. Lepas tu kita tengok makanan tadi ada nutrien kita tadi ada yang ke kapilari darah, ada yang ke dalam laktil kan. Okey. Yang ke dalam kapilari darah dalam usus kecil tu, okey, ni semuanya berlaku secara resapan ringkas ataupun resapan berbantu ataupun pengangkutan aktif kan ataupun osmosis. Masuk ke dalam kapilari darah di dalam usus kecil, kemudian kapilari darah tadi akan membentuk vena portal hepar. Okey, vena arteri boleh ingat kan? Sudah belajar masa mendengar rendah kan? Vena arteri. Okey, mula-mula kan salur darah ada 3, vena, arteri, kapilari. So yang kita bincang tadi adalah kapilari. Daripada kapilari dia akan ke vena. Namanya vena portal hepar. Vena portal hepar ni akan bawa nutrien tadi tu ke hati kita. Okey? Kemudian yang laktil tadi dan yang meresap masuk ke dalam laktil tadi akan ke salur limfa, kemudian ke ductus thorax dan vena subclavicle kiri. Vena subclavicle kiri kemudian akan masuk balik ke dalam salur darah. So maksudnya kandungan daripada salur limfa, daripada sistem limfa tadi akan masuk balik ke dalam salur darah. Lebih kurang 10%. Okey? Macam mana proses masuk balik ke dalam salur darah tu nanti kita tengok dalam bab proses pengangkutan. Okey? Sampai itu sahaja untuk proses penyerapan. Selepas ini kita akan tengok apa yang okey. Dalam ni kan sebelum tu laktil tadi tu vitamin A, D, E, K, fatty acid, glycerol kan? Dia akan masuk ke dalam salur darah akhir sekali kan? Okey, daripada salur darah ni dia akan samalah macam ni, daripada salur darah dia akan ke vena portal hepar kemudian ke hati. So semuanya akan ke hati. So apa yang berlaku di hati nanti akan berlaku proses asimilasi. Okey, nanti kita tengok lepas ni ya. Okey, sekian, terima kasih. Bye.